menjelaskan tentang ciri-ciri tradisi yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Sebelum penggugalan perlembagaan persekutuan, iaitu semasa era penjajahan British di Tanah Melayu sudah pun mempunyai perlembagaannya tersendiri, Ekoran Penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Namun begitu, perlembagaan tersebut telah pun mendapat bantahan dan tentangan yang hebat daripada penduduk Tanah Melayu disebabkan beberapa usul yang diutarakan tidak memenuhi tuntutan penduduk Tanah Melayu. Malahan, perlembagaan tersebut lebih memihak kepada pihak British. Bahkan, perlembagaan persekutuan telah pun menjadi tradisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Oleh yang demikian, bagi memenuhi tuntutan rakyat Melayu, pihak British telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi mengkaji dan menggubal suatu perlembagaan yang dapat memenuhi tuntutan rakyat Melayu yang mempunyai unsur-unsur tradisi. Assalamualaikum dan hai, saya Taufik. Umumnya, masyarakat mengetahui bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Tambahan pula, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantaraan di sekolah kebangsaan dan pelbagai jenis institusi pengajian yang berada di Malaysia. Pada tahun 1986, istilah bahasa Malaysia telah ditukar kepada bahasa Melayu. Penukaran ini dibuat selaras dengan apa yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia, iaitu bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Di dalam Perkara 152 telah tercatatnya bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa mengecualikan hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka. Walau bagaimanapun, perkara ini juga melindungi hak bahasa lain. Semua pihak berhak untuk mengajar serta belajar menggunakan bahasa ibunda tanpa dilarang atau ditahan menggunakannya. Jika kita merujuk kepada rasional perkara 152, bahasa kebangsaan merupakan alat perpaduan kaum tanpa menggugat bahasa ibunda lain. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah diterima sebagai lingua franca ataupun komunikasi utama sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 lagi. Bahasa ini telah digunakan secara meluas dalam perdagangan dan hubungan diplomatik. Prasyarat ini telah menyelesaikan masalah yang wujud tanpa melibatkan konflik antara kaum di Tanah Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Felicia Kristiana Jaimin. Sebagai sebuah negara berbilang bangsa, Malaysia mengamalkan amalan toleransi beragama. Islam merupakan agama persekutuan Malaysia. Agama Islam menjadi keutamaan dalam segala hal di Malaysia jika dibandingkan dengan agama lain. Walau bagaimanapun, agama-agama lain tidak dicicir dan boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana bahagian persekutuan seperti mana dinyatakan dalam Perkara 3/1 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Oleh itu, rakyat beragama selain Islam bebas untuk mengamalkan ajaran agama mereka secara aman di dalam persekutuan. Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Agama Islam telah menjadi anutan sejak ratusan tahun bagi orang-orang Melayu. Antara faktor penting yang menjadikan agama Islam mudah diterima oleh orang Melayu ialah kerana semenjak 500 tahun yang lalu, Sultan telah menganuti agama Islam. Orang Melayu yang juga terkenal dengan taat dan pantang derhaka kepada Sultan begitu mudah menerima Islam sebagai agama baharu mereka. Kedudukan Sultan sebagai ketua agama telah diperkukuhkan lagi apabila Inggeris campur tangan di negeri-negeri Melayu pada tahun 1870-an. Bermula dengan Perjanjian Pangkor 1874, kuasa Raja-Raja Melayu telah diahadkan dalam adat istiadat dan agama Islam saja. Selanjutnya, Sultan juga haruslah menerima nasihat daripada seorang penasihat Inggris. Setelah merdeka, Islam telah dijadikan sebagai agama rasmi persekutuan dan kerajaan. Walau bagaimanapun, sesuai dengan negara berdemokrasi, agama lain bebas untuk diamalkan, tetapi dilarang untuk menyebarkannya kepada penganut agama Islam. Kebebasan mengamalkan budaya masing-masing dalam negara yang berbilang bangsa ini telah membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum, dan ini telah dibuktikan dengan keamanan yang dikekalkan oleh rakyat Malaysia selama ini. Hai semua,
Nama saya ialah Shirley Chang Ching Li. Antara unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan masyarakat berbagai etnik di Malaysia ialah kedudukan, hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah. Hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sabah telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948. Seterusnya, Sabah menyertai Malaysia pada tahun 1963 antara Perkara 153 Perlembagaan Malaysia yang tergantung dalam hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah ialah kuota kemasukan ke institusi pengajian tinggi, beasiswa, kemudahan mendapat lesen, permit perniagaan dan jawatan dalam perkhidmatan awam. Perkara ini diwujudkan bertujuan menjaga hak orang Melayu dan Bumiputera Sabah sebagai penduduk asal negara. Oleh itu, Perkara 153 dilihat dapat membantu orang Melayu dan Bumiputera untuk memajukan diri. Sebagai contoh, sekiranya orang Melayu dan Bumiputera Sabah mohon pinjaman bank, permohonan mereka akan diproses terlebih dahulu. Sejahtera, saya Gloria F. Antara unsur tradisi perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan masyarakat berbagai etnik di Malaysia ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kedudukan etnik Bumiputera di Sarawak tersebut diberikan status yang sama sebagaimana orang Melayu. Perkara 153 memberikan tanggungjawab yang berat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Negeri Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Perkara 153 berkaitan kuota dalam beberapa lapangan yang berikut, iaitu jawatan dalam perkhidmatan awam persekutuan. Perizapan untuk orang Melayu dan Bumiputera Sarawak di mana memperuntukkan kadar bilangan jawatan dalam perkhidmatan awam dengan layanan yang semerata tetap diberikan kepada setiap kaum dari segi kenaikan pangkat, gaji dan kebajikan yang lain. Selain itu, pemberian beasiswa, dermasiswa dan bantuan pendidikan serta latihan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Contohnya, hak istimewa suara yang berbahasa Melayu tersebut dapat diberikan sekiranya terdapat kaum lain yang lebih berkelayakan dan sudah menerima beasiswa dan ditawarkan. Oleh itu, tiada penarikan semula beasiswa yang telah ditawarkan kepada kaum yang berlainan walaupun terdapat orang Melayu yang memohon mendapatkan beasiswa tersebut. Akhir sekali, pengeluaran permit dan lesennya dikehendaki oleh undang-undang untuk suatu perniagaan atau perusahaan. Hal ini dikatakan demikian kerana apa-apa permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka undang-undang itu boleh membuat peruntukan bagi perizapan apa-apa berkadaran daripada permit atau lesen itu bagi orang Melayu dan anak-anak di negeri Sarawak. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Asyikin binti Abdul Laci, boleh panggil Syikin. Seperti yang kita tahu, unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia ada 4. Yang pertama, bahasa kebangsaan. Yang kedua, agama persekutuan. Yang ketiga, hak keistimewaan orang Melayu Bumiputera Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat adalah pemerintahan beraja. Melalui keempat unsur tradisi ini, saya akan membincangkan salah satu unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia, iaitu pemerintahan beraja. Seperti kita tahu, pemerintahan beraja yang diamalkan di negara kita diteruskan selepas merdeka yang diamalkan di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita, yaitu demokrasi berparlimen. Pemerintahan beraja yang diamalkan di negara kita telah wujud dalam sistem sosial di setiap negeri Melayu yang mempunyai raja. Sistem beraja yang diamalkan di negara kita dilihat sangat unik kerana pemerintah dipilih secara bergilir-gilir daripada 9 orang raja daripada 9 buah negeri, iaitu Negeri Sembilan, Negeri Selangor, Negeri Kelantan, Negeri Perlis, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Pahang, Negeri Johor dan Negeri Perak.
pemerintah daripada negeri-negeri yang tidak mempunyai raja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak berpeluang untuk menjadi YDPA. Namun, di setiap negeri yang tidak mempunyai raja akan ada YDPN yang menjadi ketua negeri. Pemerintahan beraja yang diamalkan di negara kita kebanyakan menggunakan gelaran sultan, kecuali negeri Perlis yang menggunakan gelaran raja dan negeri Sembilan yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Raja ataupun sultan adalah ketua negara dan ketua agama bagi setiap negeri-negeri berkenaan. Bagi setiap negeri yang tidak mempunyai raja, ketua negara adalah ketua agama mereka. Sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia adalah melalui dasar pewarisan atau dikenali sebagai monarki, yaitu raja berkuasa mutlak dalam setiap pentadbiran dan pemerintahannya. Namun, setiap keputusan raja akan tertakluk di bawah perlembagaan Malaysia dan keputusannya adalah muktamad. Oleh hal yang demikian, negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh ahli-ahli kita sebentar tadi. Setiap unsur-unsur tradisi yang terkandung dalam perlembagaan memberi kesan dari segi kestabilan ekonomi dan politik Malaysia. Di sini saya ingin uraikan semula lagi unsur-unsur tradisi yang telah disampaikan oleh ahli kita yang lain. Itu yang pertama, bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu jadi wadah komunikasi rasmi negara, dapat menyalakan ketidaksepahaman dalam kalangan rakyat berbagai kaum. Unsur yang kedua yaitu agama rasmi Malaysia, agama Islam, melambangkan identiti Malaysia sebagai salah satu negara Islam. Walau bagaimanapun, agama lain masih boleh diamalkan berdasarkan perkara 11.3 yang terdapat dalam perlembagaan. Unsur tradisi yang ketiga yaitu hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak yang telah dihuraikan oleh ahli kita yaitu Shirley dan Gloria sebentar tadi. Unsur ini menjamin agar tidak berulangnya lagi peristiwa 13 Mei 1969 yaitu peristiwa rusuhan kaum yang merupakan titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Dan yang terakhir, unsur tradisi keempat yaitu pemerintahan kerajaan yang telah pun menjadi elemen penting sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Unsur ini mampu meningkatkan taat setia rakyat kepada raja dan negara. Di sini saya simpulkan bahawa keempat-empat unsur ini memainkan peranan masing-masing dalam pembentukan negara yang aman dan damai. Oleh itu, setiap rakyat perlu memahami dan mendalami unsur-unsur tradisi ini agar hidup dalam keadaan